Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Nasuha binti Sohimi. Kumpulan kami telah memilih tajuk tanggungjawab profesional ke atas profesion dan pelanggan. Hari ini saya akan terangkan dua perkara iaitu tanggungjawab profesional dan tanggungjawab ke atas profesional. Sebelum itu saya akan terangkan apa itu profesional. Profesional adalah orang yang menganggap profesion individu itu sebagai suatu pekerjaan dan sumber pendapatan utamanya. Profesional ni terbahagi kepada dua iaitu profesional berunding dan profesional bergaji. Profesional berunding ni adalah orang yang bekerja sendiri, manakala profesional bergaji adalah orang yang bekerja dengan majikan. Okey, sebelum itu saya telah spesifikkan profesional ni kepada profesion seorang guru. Jadi seorang guru terdapat 4 tanggungjawab iaitu tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan, ketiga tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan keempat tanggungjawab terhadap ibu bapa. Baiklah, yang pertama saya akan terangkan tentang tanggungjawab seorang guru terhadap pelajarnya. Seorang guru perlulah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Oleh itu, guru perlulah bersikap adil dengan semua pelajar walaupun terdapat pelajar yang mempunyai latar belakang berbeza, agama yang berbeza dan bangsa yang berbeza. Guru perlu melayan pelajar ini tanpa memilih kasih. Jadi jika terdapat pelajar yang slow learner ataupun fast learner, guru ni perlu melayan sama rata dan tidak boleh mengasingkan antara pelajar slow learner dan pelajar fast learner. Oleh itu, guru tidak boleh membezakan pelajar dengan faktor-faktor ekonomi, jasmani, mental, emosi, politik, sosial, keturunan dan agama. Oleh itu, guru perlu bersikap adil walaupun terdapat pelbagai pelajar. Setiap pelajar mereka akan mempunyai perbezaan daripada segi sikap, attitude dan tahap IQ. Selain itu, guru ni dia perlu menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar daripada segi pakaian, pertuturan, percakapan dan sifat yang baiklah. Jadi guru ni dia tidak boleh menunjukkan sikap yang buruk seperti apabila dia mengajar satu kelas, dia memburukkan kelas yang lain dalam kelas tersebut. Contohnya guru ni dia mengajar dua kelas iaitu kelas A dan kelas B. Jadi jika guru ini mempunyai masalah dengan pelajar di kelas A, dia tidak boleh memburukkan pelajar kelas A ni kepada pelajar kelas B. Itu adalah salah satu contoh yang buruklah kepada pelajar. Jadi guru ni juga perlulah memberi penghargaan ataupun memberi pujian kepada pelajar untuk mereka lebih rasa diri mereka dihargai. Oleh itu, guru juga perlu membimbing dan mengajar pelajar tanpa mengira ganjaran. Maksudnya, jika pelajar tersebut memerlukan kelas tambahan ataupun tuition pada hujung minggu atau pada masa lapang, guru ni perlulah memberi masa guru itu untuk membantu pelajar tersebut. Jadi guru ni tak boleh apabila melakukan kelas tambahan, dia mengharapkan ganjaran. Maksudnya ada allowance ataupun gaji untuk kelas yang selebihnya yang di luar waktu persekolahan. Oleh itu, guru juga boleh memelihara atau memperbaiki kecekapan mereka melalui pengkajian, lawatan, menghadiri kursus ataupun mesyuarat dan seminar untuk menjadikan mutu pengajarannya itu lebih berkesan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Seorang guru tidak boleh membuat kenyataan atau membuat ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan ibu bapa atau pelajar, ataupun membuat perkara yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru. Sebagai contoh, jika guru tersebut mempunyai masalah dengan seorang guru, contohnya
guru A mempunyai masalah dengan guru B, jadi guru A ni tidak boleh mendedahkan atau memburukkan guru B ni di hadapan pelajar ataupun ibu bapa sehingga boleh menjatuhkan maruah seorang guru B ni. Okey, selain itu juga seorang guru tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kriteria atau profesion seorang guru. Sebagai contoh, seorang guru tidak boleh melibatkan diri di dalam bidang politik. Hal ini kerana jika guru tersebut melibatkan diri di dalam politik, dia tidak akan memberi komitmen sepenuhnya kepada tugasnya sebagai seorang guru. Malah dia juga akan mempunyai kontroversi ataupun skandal-skandal di dalam bidang politik. So, daripada itu dia akan menjejaskan profesion seorang guru. Selain itu, guru juga perlu bersedia membantu rakan sejawatnya jika terdapat rakan-rakannya yang mempunyai masalah dalam pengajaran atau sebagainya lah. Sebagai contoh saya akan bersedia membantu rakan sejawat saya jika mereka mempunyai masalah dengan pelajar, iaitu seperti tidak tahu macam mana nak mengatasi masalah yang dibuat oleh pelajar. Sebagai contoh lah, seorang pelajar tu dia memang tidak boleh fokus dalam kelas guru tersebut. So saya sebagai rakan sejawat, saya akan memberi idea atau pandangan saya. Mungkin guru tersebut mempunyai masalah dalam pengajarannya sehingga pelajar itu tidak boleh memberi fokus ataupun pelajar itu sendiri yang mempunyai masalah. So daripada situ saya akan membantu dari segi memberi idea atau pandangan lah. Okey. Selain itu, guru juga perlu memberi komitmen yang sepenuhnya dalam bidang perguruan. Jadi sebab itulah seorang guru ni tidak boleh terlibat dalam aktiviti luar seperti politik. Sebabnya jika mereka mempunyai komitmen dalam bidang lain, jadi komitmen dalam bidang perguruan ni mereka akan kurang. So jadi pengajaran mereka pun akan terjejas, mutu pengajaran mereka akan terjejas dan komitmen mereka juga akan terjejas. Tanggungjawab seorang guru terhadap masyarakat dan negara adalah guru mestilah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh mencemarkan nama baik negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Selain itu, guru juga perlulah memupuk sikap nilai murni dalam diri pelajar supaya mereka taat setia kepada negara, menjadi masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, serta menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan agama, bangsa dan budaya. Selain itu, guru perlulah menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat. Hal ini kerana masyarakat selalu memandang guru ni sebagai contoh dan inspirasi kepada mereka. Seorang guru membimbing dan melahirkan masyarakat yang amat memberi manfaat kepada negara. Oleh itu, guru perlulah berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang boleh diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian yang baik dengan memberi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Oleh itu, apabila seorang guru menunjukkan contoh dan melahirkan masyarakat yang berguna, maka rakyat dalam negara kita akan menjadi lebih berprinsip dan lebih beradab. Yang terakhir adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru mestilah berusaha untuk mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan ibu bapa. Hal ini adalah untuk mengelakkan jika berlaku sesuatu perkara terhadap anak mereka, untuk mengelakkan mereka menyalahkan pihak institusi pendidikan. Selain itu, guru juga tidak boleh merahsiakan sebarang maklumat yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Hal ini bagi mengelakkan kepercayaan mereka berkurang kepada guru lah. Jadi setiap perkara yang berlaku terhadap mereka dalam sesi persekolahan, guru perlu maklumkan kepada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Maksudnya, guru tidak boleh rahsiakan walaupun perkara itu kecil, sebab
sebagai ibu bapa, mereka berhak untuk mengetahui apa yang terjadi kepada anak mereka ketika sesi persekolahan. Namun, seorang guru perlu memberitahu kepada ibu bapa secara teliti dan secara beradab. Jadi, ia tidak akan menjadikan ibu bapa tersebut rasa marah ataupun rasa kurang percaya kepada guru. Selain itu, guru juga perlu mengelakkan daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial ibu bapa pelajar. Seperti yang kita tahu, sekarang terlalu ramai pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpengaruh. Jadi, guru ni tidak boleh mengambil kesempatan di atas pengaruh yang ada pada ibu bapa pelajar. Sebagai contoh, jika ingin meminta sumbangan, guru tersebut selalu meminta sumbangan dengan pelajar itu sahaja. Jadi, pelajar itu akan rasa dipergunakan atau diambil kesempatan atas pengaruh ibu bapanya. Jadi kita tidak mahu perkara seperti itu terjadi dalam institusi pendidikan. Selain itu, guru juga perlu mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu perkara yang akan menjejaskan kepercayaan pelajar dan ibu bapa terhadap guru. Seperti yang saya bagi tahu tadi, setiap apa yang terjadi kepada anak mereka di sekolah, guru perlulah memberitahu ibu bapa dengan secara teliti dan secara detail. Contoh, jika pelajar itu dirotan kerana tidak menyiapkan kerja sekolah, guru ni perlu memberitahu kepada ibu bapa yang anak mereka dirotan kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Dan guru itu perlu menunjukkan bukti untuk mengukuhkan lagi sebab guru merotan anak itu. Sebab sekarang ni terlalu banyak ibu bapa tidak memihak kepada anak mereka walaupun anak mereka yang salah. Jadi, sebab itulah kita perlu berkomunikasi dan menjalinkan hubungan yang erat supaya ibu bapa tidak ragu dan tidak menyalahkan institusi pendidikan jika apa-apa terjadi kepada anak mereka. Seterusnya, saya akan terangkan tentang tanggungjawab ke atas profesional. Tanggungjawab ke atas profesional ni adalah tanggungjawab yang perlu ada dalam diri seseorang profesional. Seperti yang kita tahu, ahli-ahli profesional dalam tugas seharian mereka banyak berurusan dengan pelbagai pihak. Tidak kira dengan siapa mereka berurusan, ianya mempunyai implikasi undang-undang dan tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab yang perlu ada pada seorang profesional terbahagi kepada 3, iaitu tiada penyalahgunaan kuasa, tiada unsur rasuah dan tiada unsur penipuan. Okey, untuk penyalahgunaan kuasa, seperti yang kita tahu sekarang banyak kes yang kita dengar berhubung dengan penyalahgunaan kuasa oleh sesetengah pihak. Ahli profesional tidak boleh menyalahgunaan kuasa kerana untuk menjaga nama dan maruah seseorang itu daripada dikenakan tindakan undang-undang dan jenayah. Maksudnya pihak profesional ni mereka ada pangkat dan nama, jadi mereka boleh menyalahgunaan kuasa mereka untuk mempengaruhi sesuatu perkara. Jadi dalam profesional mereka tidak boleh menyalahgunaan kuasa. Jika mereka menyalahgunaan kuasa, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang ataupun dipenjarakan. Okey, biasanya profesional ni menyalahgunaan kuasa mereka untuk mendapatkan sesuatu projek, untuk mendapatkan sesuatu dokumen atau sebagainya lah. Oleh itu, ahli profesional ni dianggap tidak bermoral jika mereka menyalahgunaan kuasa tersebut. Selain itu, ahli profesional perlulah memastikan yang tiada unsur rasuah dalam kalangan mereka. Rasuah ni seperti yang kita tahu adalah ganjaran atau imbuhan yang diperolehi daripada hasil melakukan sesuatu kerja yang tidak bermoral. Rasuah ni bukan sahaja berbentuk dengan wang, malah daripada ianya juga berbentuk dalam materi atau barangan. Kegiatan seperti ini akan memberi implikasi dan tanggapan buruk oleh masyarakat terhadap seseorang profesional. Sebagai contoh, jika seorang polis mengambil rasuah atau menerima rasuah, pandangan masyarakat terhadap profesion polis itu akan menjadi buruk dan akan dipandang rendah. Oleh itu, amalan rasuah ni memang tidak digalakkan dan
tidak boleh berlaku dalam kalangan ahli profesional. Hal ini kerana ahli profesional akan dikenakan tindakan dan akan mencemarkan nama baik sesuatu profession itu. Oleh itu, segala kegiatan ataupun perhubungan antara profesional dengan pelanggan haruslah secara bersih dan tiada unsur rasuah. Akhir sekali adalah tiada unsur penipuan dalam kalangan profesional. Penipuan ni terjadi apabila seseorang profesional ingin menutup kesalahan daripada pengetahuan umum. Selain itu, penipuan juga boleh dibuat atau dilakukan dengan membuat penipuan terhadap dokumen ataupun sesuatu bukti untuk mengelirukan sesetengah pihak. Oleh itu, penipuan ni memang tidak boleh ada dalam kalangan profesional. Sebagai contoh, seseorang profesional ingin mengiklankan sesuatu perkara, ianya tidak boleh dibuat dengan penipuan. Ianya perlulah diiklankan dengan perkara yang betul dan kukuh. Selain itu, penipuan ini boleh menjejaskan imej seseorang profesional. Kerana apabila penipuan berlaku antara profesional dengan pelanggan, kepercayaan pelanggan terhadap profesional itu akan berkurang dan hal ini akan menjejaskan reputasi profesional tersebut. Selain itu, penipuan ni banyak berlaku kebiasaannya dalam pengiklanan ataupun dokumen-dokumen untuk mengelirukan sesetengah pihak. Oleh itu, secara profesionalnya, penipuan ni tidak boleh terjadi dalam kalangan ahli profesional lah. Okey. Jadi, saya rasa setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Kesimpulannya, tanggungjawab profesional dan tanggungjawab ke atas profesional ni sangat memainkan peranan untuk menjadikan seseorang profesional itu bertanggungjawab dan menjalankan tugas dengan amanah dan bijaksana. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Faisal bin Ahmad Zamri. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tanggungjawab profesional ke atas profesion dan pelanggan. Okey, yang pertama, apakah itu profesional? Apakah itu profesion dan apakah itu yang dimasukkan sebagai pelanggan? Okey, pada pandangan saya, profesional adalah seseorang individu yang mempunyai kriteria yang sangat sistematik. Sebagai contoh, seseorang yang profesional mestilah bijak dalam menyelesaikan masalah, mestilah seorang yang teratur dalam hidupnya. Oleh sebab itu, beliau digelarkan sebagai seorang yang profesional. Selain itu, profesion adalah tugas dan tanggungjawab di dalam pekerjaan. Sebagai contoh, beliau bekerja sebagai doktor dan tanggungjawabnya adalah menjaga pesakit. Beliau bekerja sebagai polis dan tanggungjawabnya adalah menjaga keamanan dan selanjutnya. Selain itu, pelanggan adalah masyarakat umum. Masyarakat umum terdiri daripada kita. Ialah, sebagai contoh, kita membeli barang-barang keluaran daripada pihak perusahaan, iaitu kilang. Oleh sebab itu, kilang amat mementingkan pelanggannya supaya mereka dapat mengeluarkan barang atau produk yang lebih baik dan mengikut citarasa pelanggan. Pernah tak anda mendengar customer always right? Kenapa saya cakap customer always right? Kerana apabila pelanggan tersebut membeli barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan, pelanggan tersebut boleh membuat komen terhadap barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan itu mempunyai citarasa yang baik atau tidak. Oleh sebab itu, sesebuah perniagaan akan mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna dan meminimumkan kos pengeluaran. Ini akan menguntungkan syarikat apabila ianya dapat mengurangkan kos pengeluaran.
Selain itu, pelanggan juga terbahagi kepada dua, iaitu pelanggan eksternal dan internal. Eksternal adalah pelanggan masyarakat umum, iaitu seperti kita, manakala internal adalah pelanggan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, kita mesti mengetahui bahawa pelanggan adalah sangat penting di mana sebuah perniagaan untuk menjalankan perniagaan dan memanjangkan jangka hayat perniagaan tersebut. Oleh itu, saya akan menguraikan dengan lebih lanjut tentang tanggungjawab pelanggan. Okey, apakah itu tanggungjawab pelanggan? Tanggungjawab pelanggan adalah untuk membeli barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Pelanggan juga berhak untuk membuat keputusan kerana ini juga telah termaktub di dalam hak pengguna. Pelanggan juga berhak untuk mendapatkan keluaran jenis barang atau perkhidmatan, sebagai contoh label, harga dan sebagainya. Selain itu, tanggungjawab pelanggan juga akan meningkatkan keuntungan syarikat dan memanjangkan jangka hayat sesebuah syarikat beroperasi. Ini adalah penting kerana syarikat akan membuat soal selidik pemerhatian mengenai apa keinginan pelanggan dan apa kehendak pelanggan supaya ianya dapat diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, terdapat beberapa bentuk tanggungjawab ke atas pelanggan, iaitu menjual barang atau perkhidmatan yang mempunyai pelbagai jenis pada harga yang berpatutan. Harga memainkan peranan yang sangat penting di dalam pasaran kerana pelanggan akan membeli sesuatu produk atau perkhidmatan yang mempunyai harga yang murah tetapi mempunyai nilai yang tinggi atau kualiti yang sangat baik. Ini adalah penting kerana pengguna ingin memastikan barang atau perkhidmatan yang digunakan mempunyai jangka hayat yang panjang. Pihak perniagaan juga perlu memastikan barang yang dikeluarkan mempunyai kualiti atau produk yang baik dan selamat digunakan. Ini adalah penting bagi menjamin keselamatan pengguna. Selain itu, pihak perniagaan juga mesti melihat daripada pelbagai sudut, iaitu produk atau perkhidmatan tersebut memberi lebih banyak kebaikan atau keburukan, dan itu akan menyebabkan permintaan sesebuah produk itu semakin meningkat atau berkurang. Selanjutnya, pihak perusahaan mesti menitikberatkan untuk tidak mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang boleh mengancam kesihatan pelanggan. Sebagai contoh, barang A hanya boleh digunakan kepada orang dewasa, dan jika ianya terkena pada kanak-kanak, ianya boleh menjejaskan kesihatan. Ini juga merupakan prosedur pihak perniagaan dalam menentukan sesebuah barang atau produk yang dikeluarkan itu mempunyai label. Apabila label telah dilengkapkan pada produk tersebut, ianya boleh dikawal oleh ibu bapa. Selain itu, pihak pengeluar juga mesti memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada pelanggan. Ini adalah penting kerana pelanggan merupakan individu yang amat penting di dalam pasaran. Selain itu, ini juga telah termaktub di dalam hak-hak pengguna, di mana pengguna berhak untuk mendapatkan maklumat sesuatu produk yang dikeluarkan. Selain itu, dengan adanya maklumat yang lengkap dan tepat, ianya memudahkan pengguna untuk membuat pilihan dengan bijak. Selain itu, dengan adanya juga maklumat yang tepat dan lengkap, pengguna dapat dilindungi dan mengelakkan diri daripada terkenanya penganiayaan dakyah
dan penipuan atas produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Akhir sekali, bentuk-bentuk tanggungjawab ke atas pelanggan adalah pihak pengeluar mesti menawarkan pergantian atau ganti rugi ke atas kecacatan atau kelemahan barang atau produk yang dikeluarkan. Ini adalah penting kerana ianya telah termaktub di dalam hak pengguna, di mana pengguna berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau jalan penyelesaian sebagai tanda pengguna adalah penting. Selain itu, lihat saja pada diri kita. Jika kita membeli barang atau perkhidmatan daripada kedai, kita mesti memerlukan waranti. Kenapa kita memerlukan waranti? Kerana jika barang atau perkhidmatan kita rosak, kita boleh menghantar kembali kepada kedai supaya dapat diperbaiki tanpa membayar. Ini juga akan meningkatkan lagi keinginan pelanggan untuk membeli barang atau perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh syarikat tersebut. Hai, Assalamualaikum. Saya Farhana Syuhada binti On, memegang kad matrik A18PP0031. Okey, saya akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai profesional, profession dan juga pelanggan. Okey, topik yang saya pilih ialah kelebihan dan juga kelemahan model-model hubungan antara profesional dan pelanggan. Okey, seperti yang kita tahu, terdapat 5 model hubungan antara profesional dan pelanggan, iaitu yang pertama model agensi, yang kedua model kontrak, yang ketiga model persahabatan, yang keempat model paternalism dan yang terakhir adalah model fidusiari. Okey, kita akan mengupas satu persatu model ini dan kita akan mengetahui apakah perbezaan dari aspek siapakah yang memilih untuk membuat keputusan, sama ada pelanggan yang membuat keputusan ataupun profesional yang akan membuat keputusan berdasarkan satu-satu situasi yang tertentu. Okey, jom. Okey, model yang pertama adalah model agensi. Model ini menekankan autoriti dan tanggungjawab untuk membuat keputusan berpihak kepada pelanggan. Okey, manakala profesional pula berkhidmat kepada pelanggan untuk mencapai matlamat yang pelanggan hajati. Sebagai contoh, saya akan memberi situasi saya. Sebagai contoh, saya pergi ke pasaraya untuk membeli barangan keperluan. Saya tiba ke pasaraya dan mendapati barangan keperluan saya itu berada di rak yang paling atas. Untuk mengelakkan saya menghadapi risiko yang berbahaya, saya memanggil jurujual untuk mengambilnya. Okey, setelah jurujual mengambil dan menyerahkan kepada saya akan membayar ke kaunter. Dan situasi ini menjadikan saya sebagai pelanggan yang membuat keputusan untuk membeli barangan tersebut, dan jurujual sebagai profesional hanya berkhidmat kepada saya untuk mencapai matlamat saya untuk membeli barangan tersebut. Okey, saya harap contoh ini jelas, dan model ini juga mempunyai kelemahan di mana profesional mengandaikan pelanggan mempunyai pengetahuan yang mencukupi kerana mereka membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan tiada campur tangan antara profesional dalam keputusan yang pelanggan buat. Okey, yang kedua adalah model kontrak, di mana model ini menekankan autoriti dan tanggungjawab dikongsikan antara pelanggan dan juga profesional. Bermaksud kedua-dua pelanggan dan juga profesional berhak untuk membuat keputusan mereka terhadap situasi yang tertentu. Okey, perkara ini jelas menunjukkan ia mempunyai ciri-ciri yang selari dengan konsep nilai kebebasan dan kesamaan peluang. Maksudnya di sini sama ada pelanggan ataupun profesional mempunyai peluang dan berhak untuk membuat keputusan mereka.
Okey, sebagai contoh, saya ingin membina rumah idaman saya. Jadi saya telah membuat pelan perumahan tersebut dan saya memanggil arkitek dan kontraktor untuk membina rumah tersebut. Apabila saya menyerahkan pelan rumah tersebut kepada arkitek, arkitek akan mengatur sistem piping dan juga sistem elektrik terhadap rumah tersebut, dan kontraktor pula akan membina rumah tersebut jika ianya bersesuaian. Maksudnya di sini ketiga-tiga ini, pelanggan dan juga profesional, iaitu arkitek dan juga kontraktor, akan membuat keputusan sama ada ianya sesuai atau tidak untuk dibina. Saya sebagai pelanggan hanya ingin saya hanya memikirkan untuk mempunyai rumah yang unik, manakala profesional pula memikirkan sama ada ianya sesuai untuk dibina ataupun tidak, kerana mempunyai faktor-faktor keselamatan dan sebagainya. Okey, kelemahan ini menyebabkan ketidaksamaan yang ketara antara profesional dengan pelanggan. Maksudnya di sini saya tiada asas untuk mengetahui sama ada sistem rumah tersebut adalah selamat atau tidak untuk dibina. Maksudnya apabila pelan perumahan itu diserahkan, arkitek dan juga kontraktor akan memberi idea dan cadangan untuk memperbaiki pelan rumah tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga adalah model persahabatan, di mana seperti yang kita tahu, persahabatan merupakan jalinan hubungan antara dua individu yang sangat rapat. Maksudnya di sini pelanggan dan juga profesional mempunyai hubungan yang rapat untuk memelihara kepentingan masing-masing. Okey, sebagai contoh, saya menerima tawaran untuk melanjutkan pekerjaan saya di luar negara, iaitu UK. Okey, saya tidak selesa dengan suasana di sana dan tidak mengetahui apa-apa mengenai pengurusan kewangan apa semua. Saya pergi ke bank dan saya terjumpa pegawai bank yang berasal daripada Malaysia, dan saya menjalinkan hubungan kerana saya dan pegawai bank tersebut berasal dari negara yang sama. Dalam pada masa yang sama, saya meminta khidmat nasihat beliau mengenai kewangan saya, seperti pelaburan dan sebagainya. Jadinya di sini saya sebagai pelanggan menjalinkan hubungan yang rapat terhadap pegawai bank tersebut sebagai profesional. Okey, kelemahan untuk model ini adalah hubungan profesional dan juga pelanggan adalah sehala. Maksudnya di sini saya hanya menceritakan masalah saya mengenai kewangan kepada beliau, dan beliau hanya memberi pandangan beliau sebagai pegawai bank terhadap kewangan saya, manakala beliau tidak ada menceritakan masalah peribadi beliau kepada saya. Itu yang dimaksudkan sehala. Okey, yang seterusnya adalah model paternalism. Model ini berbeza dengan model agensi, di mana model ini profesional yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat keputusan kepada pelanggan. Model ini menjadikan profesional dianggap pakar dan berpengetahuan untuk menentukan apa yang terbaik buat pelanggannya. Okey, sebagai contoh, saya berada di atas jalan raya dan tiba-tiba saya terjumpa satu kemalangan dan saya membantu.
mangsa tersebut. Saya membawa mangsa tersebut ke hospital dan doktor memberitahu kaki mangsa terpaksa dipotong. Maksudnya di sini doktor sebagai profesional dan mangsa tersebut sebagai pelanggan. Doktor terpaksa memotong kaki mangsa untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Maksudnya di sini doktor sebagai profesional membuat keputusan tanpa persetujuan pelanggan. Okey, itu kelemahannya. Model ini tidak menekankan untuk meminta persetujuan daripada pelanggan untuk mengatasi satu-satu masalah. Okey, yang terakhir adalah model fidusiari. Model ini memberi autoriti dan tanggungjawab lebih kepada pelanggan, tapi pada masa yang sama profesional juga akan mengambil keputusan untuk pelanggan. Okey, model ini menjadikan pelanggan bergantung kepada profesional kerana mereka menganggap profesional lebih berpengetahuan dalam satu-satu hal. Okey, sebagai contoh, saya mempunyai simptom-simptom demam, iaitu pening kepala, selsema dan juga batuk. Jadi saya pergi ke klinik untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor, dan doktor memberi nasihat untuk saya mengambil ubat. Okey, doktor sebagai profesional membuat keputusan atas pengetahuan beliau sebagai doktor untuk saya mengambil ubat yang sesuai untuk mengatasi simptom-simptom demam tersebut. Okey, kelemahan bagi model ini adalah profesional tidak menekankan untuk meminta persetujuan daripada pelanggan, tetapi pelanggan bertanggungjawab untuk membuat keputusan daripada dirinya sendiri untuk menerima pandangan profesional ataupun tidak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya harap contoh-contoh yang saya berikan dapat menggambarkan sedikit sebanyak tentang model-model yang wujud untuk hubungan profesional antara profesional dan juga pelanggan. Sekian, terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fitri bin Muhammad Syamri. Okey, saya akan menerangkan tentang kajian mendalam mengenai model fidusiari ni. Okey, sebelum tu kita kena tahulah model fidusiari ni apa dia. Okey, fidusiari ni adalah pengalihan hak kepemilikan atau suatu benda atas dasar kepercayaan. Okey, fidusiari ni dia mestilah bertindak dalam kepentingan pelanggan-pelanggan mereka, dan seringkali ia melibatkan dari segi kewangan, pengurusan aset orang lain atau sekumpulan orang. Okay, kita boleh teruskan kepada jenis-jenis hubungan fidusiari. Okay, dia ada 5. Yang pertama, pegawai dan pelanggan. Yang kedua, ahli lembaga korporat dan pemegang saham. Yang ketiga, pelaksana dan sahabat. Yang keempat, pelanggan dan promosikan saham. Yang kelima, syarikat pelabur dan pelabur. Okay, ciri-ciri dalam kerja fidusiari ni ada beberapa jenis-jenis ciri-ciri dia. Yang pertama, tanggungjawab atau tugas fidusiari ini mestilah beretika dan sah, menguruskan aset untuk manfaat orang lain daripada keuntungan diri sendiri. Maksud dia tidak boleh memberi faedah secara peribadi dari pengurusan aset-aset pelanggan. Yang tiga, seorang fidusiari ini bertanggungjawab untuk kesejahteraan umum. Yang keempat, ia melibatkan kewangan, pengurusan aset orang lain atau sekumpulan orang. Yang kelima, fidusiari ini tidak boleh mendapat keuntungan dari kedudukan mereka. Yang keenam, setiap keputusan yang dibuat oleh fidusiari ini mestilah untuk kepentingan terbaik pelanggan, dan ia dilaksanakan dengan cara yang setia dan jujur. Dalam fidusiari ini dia ada duti fidusiari, iaitu apabila terdapat hubungan yang rapat atau apabila satu pihak mempunyai akses kepada maklumat yang sulit atau relevan. Sebagai contoh,
seorang ibu bapa atau pekerja sosial kepada seorang anak, iaitu hubungan yang rapat yang ditambah baik dengan kelebihan sumber orang-orang dewasa. Yang kedua, pasangan kepada pasangan yang lain, iaitu hubungan yang sangat rapat, iaitu pasangan suami isteri. Yang ketiga, seorang doktor kepada seorang pesakit. Doktor ni mempunyai pengetahuan khusus dalam bidang kedokteran dan tidak tersedia untuk kebanyakan pesakit. Yang keempat, seorang peguam kepada pelanggan. Peguam ni mahir dan memahami undang-undang dan kesan tertentu dalam cara kebanyakan pelanggan tidak mengetahui. Sebenarnya kita boleh lihat kepada aspek-aspek dalam hubungan fidusiari ini. Dia ada mempunyai dua, kepercayaan dan ketidaksebiangan ilmu. Sebagai contoh dalam kepercayaan, pelanggan ni mungkin bergantung kepada kepercayaan peguam mereka untuk menganalisis suatu situasi yang dihadapi, dan peguam ni dia mestilah mengesyorkan tindakan yang terbaik kepada pelanggannya. Dalam ketidakseimbangan ilmu, sebagai contoh, pergantungan pada individu yang terlatih untuk memahami dalam situasi yang unik dan memberi nasihat kepada pelanggan dengan sewajarnya. Dalam fidusiari ini, kita boleh lihat dari segi tugas fidusiari dalam perniagaan. Kewajipan fidusiari ini ada dalam dunia perniagaan. Individu atau lembaga atau perusahaan yang diserahi tanggungjawab dan kewenangan untuk dia mengelola suatu kekayaan milik berdasarkan perjanjian tertentu, dengan ketentuan bahawa kekayaan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya sebatas kemampuan si penerima fidusiari untuk kepentingan si pemiliknya, dengan penyerahan pengelolaan kekayaan berdasarkan atas kepercayaan. Dalam dia mengendalikan sama ada perkongsian am atau terhad, rakan kongsi mestilah mempercayai dan bergantung kepada rakan kongsi yang lain dalam menguruskan syarikat pengkongsian itu. Oleh itu, dia mempunyai peranan pengurusan yang terbaik adalah kunci kepada dapatan kewajipan fidusiari dalam perkongsian. Itu saja daripada saya. Terima kasih.